Okey, baik. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera family MBB. Malam ni kita nak bincangkan topik mengenai hiatal hernia, iaitu perut tertolak naik ke atas. So, macam mana perut ni tertolak naik ke atas? Angin pasang kita panggil sebagai inguinal hernia. Okey, angin pasang ni tau. Inguinal hernia. Yang ni angin pasang. Okey. Hernia ni okey. So kita tahu hernia ni bermaksud sesuatu benda berada di tempat yang tak sepatutnya. Okey nah. Satu benda yang tak berada di sepatutnya. Contoh macam kalau kita tikam dengan pisau pun kita sebut sebagai hernia juga. Okey. So kalau inguinal hernia dia berada di kawasan otak inguinal, dekat kawasan sini ni. Tapi kalau untuk hiatal hernia dia berlaku dekat sini. Hiatal hernia bermaksud perut kita tertolak naik ke atas. Okay. Perut kita tertolak melapas. Kita guna income tax punya surat sampai tadi. Dia potong income tax. Okay. Okay, injury hiatal hernia. Tadi hang dah jawab. Baru nak marah. Hiatal hernia. Perut tertolak naik ke atas kawasan diafragma. Kawasan diafragma tu dekat mana? So kalau kita lukis, ni kita punya paru-paru dua ni. Okey, ni paru-paru kita. Bawah paru-paru kita dia ada satu otot yang dipanggil diafragma. Okey, diafragma. Perut kita duduk kat sini. Sepatutnya perut kita sini, yang ni kita punya saluran esophagus lah. Okey. So kalau bermaksud ada hiatal hernia, perut kita ni dia ada tertolak naik ke atas kita punya kawasan diafragma, dia tertolak naik ke atas sini. Ini digelar sebagai hernia, hiatal hernia. Okey, dan hiatal hernia ni dia ada beberapa type. Dia ada 4 type, 4 jenis. Satu type 1, type 2, type 3 dan type 4. Okey, so kita go through satu-satu type lah. Type 1 untuk hiatal hernia, type 1. Type 1. Type 1. Dia digelar sebagai sliding hernia. Sliding ni bermaksud perut kita dia tertolak naik ke atas. Dia naik ke atas sikit saja, dia tertolak naik ke atas kita punya diafragma tu. Okay, ni kita punya lapis diafragma, otak diafragma tu dia tertolak naik ke atas ni sikit. Dia slide saja naik ke atas. Itu jenis yang first. So lepas tu dia ada second. Second type disebut type 2 disebut sebagai rolling. Type 2 dia rolling. Rolling ni bermaksud bergulung. So perut tu dia bergulung naik ke atas. Dia macam tu, dia bergulung naik ke atas kita punya diafragma, dia sangkut kat situ. Ini satu hal juga. Type 3 pula disebut sebagai combination sliding dengan rolling. Dia combination. Type 3 ingat dia combination sliding dengan rolling. Perut tu dia slide nak naik ke atas, lepas tu dia bergulung. Okey. Slide dengan rolling. Untuk type 4 pula, dia digelar untuk type 4 dia dipanggil sebagai massive sliding dengan rolling. Dia massive ni maksud dia teruk lah. Massive ni banyak ataupun teruk. Slide dengan rolling. Bermaksud hampir semua perut kita tertolak naik ke atas, lepas tu dia bergulung. Okey nah. So, yang mana satu yang teruk? Kes ni yang mana satu yang teruk? Untuk kalau kita nak check benda ni, dia ada dua method. Satu untuk ultrasound, satu untuk kita buat skop. Untuk kita buat ultrasound saja, kita nampak kita ada hiatal hernia, tapi kita tak boleh confirmkan dia jenis type 1, type 2, type 3, type 4. Kita boleh nampak sahaja, bayang-bayang saja.
So kalau untuk nak mudah, sebab untuk ultrasound ni dia non invasive, maksud dia tak perlu nak jolok ke apa, maksud tekak ke apa semua, tak. Dia macam cek orang beranak saja benda ni. Dia cek okey, sini bayang ni nampaknya perut ni dah bukan berada dalam keadaan kedudukan yang sepatutnya. Okey, so kita kena proceed untuk cek sama ada masalah hiatal hernia yang berlaku ni adalah type 1, type 2, type 3, type 4. Okey, so selepas kita confirmkan kita ada masalah hiatal hernia ni, baru kita confirmkan melalui ultrasound kita ada hiatal hernia, baru kita confirmkan masuk skop untuk cek sama ada kita jenis type 1 ataupun type 2 ataupun type 3 ataupun type 4. Okey, so ingatlah, tak perlu buat skop terus bab ni. Okey, bab untuk nak cek kita ada hiatal hernia tak perlu buat skop terus. Cek dengan ultrasound dulu. Kalau ultrasound kata okey, perut dah bukan berada di tempat yang sepatutnya, baru kita buat skop tengok untuk kita jenis type 1, type 2, type 3, type 4. Mana salah satu. Okey, baik. So selepas itu baru kita buat untuk okey, so lepas tu kita buat skop. Buat endoskopi lah. Bila buat endoskopi, kita nampak kita ada masalah type 1 punya hiatal hernia. Bermaksud dia baru slide naik ke atas. Okey, dia baru slide naik ke atas. Okey, so dia type 1 kita boleh buat tak tahu, dia tak ada masalah apa pun, tak mengganggu sangat pun, dan dia boleh okey balik sendiri, tak ada masalah. Nanti dia boleh tertarik semula turun ke bawah, dia tak ada masalah. So untuk type 2 pula, dia rolling. Yang ni pun tak ada masalah. Ini pun dia boleh repair dengan sendirinya. Dia tak ada masalah, tak ada problem. Tapi untuk type 3, okey, iaitu combination sliding dengan rolling ni, kalau ada duit, ada insurans, saya nasihatkan untuk buat lah, no? Kalau ada insurans, buat. Tapi kalau kita kerajaan type 3, dia tunda lah berapa, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, sama setahun pun ada juga dia tunda kan, untuk buat type 3 punya operation. Okey, kalau type 4, dia massive sliding dan rolling, bermaksud perut kita dah hampir semua jangan duduk atas kawasan diafragma, lepas tu bergulung pula ke atas. Okey. Okey. So cerita apa ni, kakak Empire dah banyak kotak tak terkira. Seperti biasa, no? Ada tak dietag? Kalau tak ada dietag, mai cari saya terus. Dia tak ada masalah. Kalau dah amal banyak kotak ni tak okey juga, just buat makan saja, nah. Nombor saya ada dekat ruangan bio. So saya akan pastikan semua yang amalkan MBB ni okey, nah. Okey. Sebab saya banyak agak tangkap yang mana komplain untuk makan half tak pan okey kan. Dekat sini, lepas tu masuk saya punya WhatsApp dengan saya check balik makan. Saya nak direct check lah, dah lama saya makan tak okey. Tak ada hal. Direct terus dengan saya. Kita adjust buat makan. Nah, don't worry, jangan risau. Okey. Ini soalan customer saya ni. Customer mana pula? Okey, tak ada masalah. Direct saja dengan saya, kita check makan. Selalunya sebab untuk MBB ni, selalu orang ingat MBB ni jaga makan. Betul jaga makan. Tapi dia tak tahu makan apa yang sepatutnya di-avoid untuk peringkat permulaan. Permulaan. So, contoh masih ada yang mana MBB ni dia agak-agak saja. Ada ingat dia makan tauge tu boleh. Dia makan buah banyak. Ada orang kata makan buah banyak okey. Ada makan buah sayur banyak okey. Okey, yang ni kita nak ubah. Sebab tu saya minta share gambar makan. Tak apa, tak ada masalah lah. Direct terus dengan saya. Nah. Okey, baik. So, untuk type 3, lepas tu ada satu type 4. Kalau type 4 jadi seperti biasa. So kalau type 4 seperti biasa, kita ni lah, kalau ada masalah type 4, lupa lah sebab saya duduk tengok soalan semua, soalan sama tu, saya blur tu. Okey.
Untuk type 4 sliding rolling ni massive. Dia kena buat operation terus lah. Kalau doktor detect ada type 4 ni, memang terus masuk operation lah. Dia tak tunggu dah. Sebab kalau kita berlaku massive sliding rolling ni, bermaksud kita punya perut dah start lemah. Sebab dia bila tertolak dekat atas, lepas tu bergulung pula, dia tak dapat bekalan darah dekat situ, sel perut kita boleh mati. So perut kita akan membusuk dekat situ. Itu problem. So dia orang akan buat laparoskopik punya operation. So apa itu laparoskopik punya operation? Laparoskopik ni kita kata pembedahan kecil je lah. Dia tak grand pun, pembedahan kecil je lah. Laparoskopik operation bermaksud dia akan belah dekat sini satu, zap, lepas tu dia akan tebuk dua lubang. Saya lupa dia tebuk 3 lubang. Tebuk 3 lubang. 2 lubang untuk bawa masuk pincer macam tu. 1 lubang untuk tembak gas supaya dia lekangkan kita punya perut, kita punya usus tu. Kita punya perut, dan kes ni kita punya perut dengan usus tu daripada kita punya permukaan otot perut tu. So mudah dia nak buat kerja. So dari situ dia masuk dua macam tu, dia tarik kita punya perut tu balik, zerat, tarik so slow, sampai perut kita kembali kepada dia punya location. Lepas tu dia jahit. Okay. So persoalan dia, macam mana boleh berlaku masalah hiatal hernia ni? Kenapa perut tu boleh tertolak naik ke atas? Orang kata sebab masalah gas, perut tu boleh tertolak naik ke atas. Sebab sendawa kerak boleh tertolak naik ke atas. Tidak juga. Dia berkaitan dengan masalah sama-sama tak boleh invite sebab bukan admin. Saya tak apa, mesej saya terus. Nanti kakak Empire mesej saya terus. Nombor saya tak boleh sebut nombor telefon saya kena ban kat sini. Pergi tengok ruangan komen, ruangan bio saya. Ada nombor telefon kat saya kat situ. Terus klik, lepas tu terus kita konsult dengan saya terus direct lah. Okey, soalan Kak Anis. Sebelum kita terus kepada bagaimana boleh berlakunya masalah hiatal hernia ni ya. Bila dah buat operation type 4 tu, berkemungkinan boleh kena lagi ke tuan? Boleh. Of course boleh. Sebab dia berkait dengan kita punya integriti otot diafragma kita. Okey ya. So kita punya otot diafragma ni, bawah ni, apa yang membolehkan dia tertolak naik ke atas hanya berlaku bila kita kehilangan integriti kekuatan otot diafragma kita ni. Macam mana dia boleh hilang integriti kekuatan otot diafragma ni? Dia akan berlaku bila kita berlakunya masalah muscle wasting, iaitu proses muscle wasting ni maksud kita bergantung kepada kita punya otot sebagai sumber tenaga. Yang ini dipanggil sebagai gluconeogenesis Bila tubuh badan bergantung kepada otot sebagai sumber tenaga 24 jam, kita akan kehilangan satu berat otot. Bila kita kehilangan berat otot, kita akan hilang integriti kekuatan otot tu sendiri. So dalam kes ni, kita akan hilang integriti otot bahagian diafragma kita ni sendiri. Okey. Untuk Asriza Huwina, saya explain dulu, lepas tu saya jawab soalan. Saya nak jawab semua soalan. Sebab orang lagi dia keluar masuk kan. Tapi tunggu saat Tunggu saat, lagi saya jawab satu-satu Okey, baik. So dari sini, bila kita kehilangan kekuatan otot diafragma ni, dia akan memudahkan bila kita berlakunya masalah gas, perut kita kembung, tolak perut kita naik ke atas ni. Dan bila kita sendawa time tu, lama kelamaan, ini akan menyebabkan kita boleh slide naik ke atas. Bila kita kehilangan kekuatan integriti otot diafragma ni sendiri. So itu antara punca utama. Itu adalah satu-satunya punca mengapa berlakunya masalah hiatal hernia ni. So kita kena ingat dalam kes ni,
adalah jangan bagi kita kehilangan berat otot secara berlebihan. Kalau tidak, confirm benda ni akan berlaku dan leceh. Kalau type 1, type 2 kita boleh buat tak tahu sahaja. Type 3 kalau ada duit tu, ada insurans, kita buatlah 30,000 harga dia. Dan type 4 tu, kalau type 4 tak ada masalah dia, mereka tak tunggu dah. Type 4 ni dia terus bawa masuk bilik bedah, terus buat bagi settle lah. Okay. So kita tengok soalan dia apa lagi yang tadi. Bahaya ke hyperhernia ni untuk type 3 dan type 4 memang bahayalah. Sebab type 3 dia boleh progress ke type 4 dengan pantas. Kalau type 4 ni bermaksud bila kita jadi masalah sliding dengan rolling secara masif, secara teruk, perut kita boleh lemah. Sebab dia jerut kita punya saluran darah ke kita punya perut tu sendiri. So perut kita ni akan membusuk. Sebab dia akan mati lah. Dia akan matilah kan. So kalau jadi macam ni, memang operation akan dilakukan dengan cepat. Kalau type 1, type 2 kita buat tak tahu saja. Perlukah saya buat operation? Perlu untuk type 3 kalau ada duit. Kalau ada duit untuk type 3 ni buat sajalah ataupun ada insurans buat saja. Kalau type 4 ni memang mereka akan buat terus. Okey. Ada berapa jenis hyperhernia saya dah explain dah. Dia ada 4 type, ingat dah. Type 1 sliding, type 2 type 3 sliding and rolling, type 4 massive sliding and rolling hyperhernia. Okey, apa simptom? Okey, seperti yang Tuan Pak Ancil tu maklumkan, apa benda nak tahu kena benda ni? Apa simptom dia? Simptom dia macam orang ada masalah gastric anxiety juga. Okey, jadi saya explain lah. Dia sama juga, sama macam orang ada masalah GGA. Cuma beza dia, benda ni dia tak berhenti. Okey, kalau macam type 2, type 1, type 2 dia macam orang normal lagi. Type 3, dia kerap, dia kerap kena panik kerap. Kalau type 4 ni, dia tak akan berhenti panik, dia tak akan berhenti untuk anxiety. Dia tak berhenti, dia sentiasa 24 jam jadi tak ketahuan, jadi sasau. Okey. Nah, so kita tahu type 1, type 2 dia macam orang normal lagi. Untuk type 3, untuk type 3 dia punya kekerapan tu deras sikit. Type 4 tu memang dia sentiasa akan tu. Tapi ingat, jangan terus buat skop. Sebab makan modal semua tu. Makan modal dan makan masa. Buat dulu ultrasound, check dulu sama ada kita ada tak masalah hyperhernia. So kalau doktor confirmkan daripada ultrasound tu dia nampak perut tu dah tertolak naik ke atas, baru kita buat untuk skop, check untuk sama kita type 1, type 2, type 3 ataupun type 4 nah. Okey. Okey. Type berapa yang akan mula mengganggu masalah pernafasan? Masalah pernafasan ni kalau kita bloated sahaja pun akan trigger masalah pernafasan dah. Iaitu kita akan kita maklumkan sebentar lagi. Okey, contoh je Tuan Farhan kata, Tuan, artikel luar negara cakap benda ni common tapi orang tak sedar sebab tak ada simptom awal. Ya, betul. Memang betul pun. Dia selalunya orang akan perasan benda ni bila dia start panic attack tak berhenti, dia start jadi tak apa nak ketahuan sangat. Dia check, baru sedar kata ada masalah hyperhernia ni nah. Okey. So kita tengok soalan dulu sebelum kita seterusnya lagi. Okey. Tuan Z maklumkan type berapa yang akan mula mengganggu masalah pernafasan? Masalah pernafasan ni even tak ada, walaupun tak ada masalah hyperhernia pun boleh menyebabkan berlakunya masalah pernafasan. Saya explain Untuk berlaku masalah pernafasan, antara satu benda dia rasa napas tak lawa, napas pendek. Lepas tu satu lagi dia start ketak dada, dia start hyperventilate. Okey, beza dia senang saja. Kalau start ketak dada tu macam ni nah. Okey, start ketak dada first. Ini first kita sembang dengan dia punya kronologi lah, mudah kita nak faham. Okey. So, ni kata kita punya diafragma, otot diafragma kita ini. Ni, okey, ni kata kita punya perut, ni kita punya esophagus, ni kita punya perut. Okey nah.
Okey. So kalau perut kita ni, perut dia kata gas dia tak pada banyak sangat. Perut kat kawasan perut ni tak apa banyak. Yang selalu banyak dekat kita punya kawasan usus ni. So bila usus ni kembung, bloated, dia tolak kita punya perut ni naik ke atas. Okey, let's say saya lukis dia tolak perut ni ke atas. Okey, dia akan himpit kita punya diafragma. Himpit kita punya diafragma ni. So bila dihimpit kita punya diafragma, dia tak boleh nak bernafas sangat tau. Dia tak boleh nak bernafas. Dia sebab diafragma tu tak boleh kembang kecut. Dia tak boleh kembang kecut sampai habis. Dia sangkut ke itu, jadi nafas pendek lah. Okey. Tapi dia tak trigger ketat dada lagi tau. Dada tak ketat lagi. Yang trigger dada ketat selepas benda tu. So, bila kita tak boleh nafas secara lawa, apa yang akan berlaku? Kita punya denyut nadi tu dia akan jadi slow. Cup. Sebab dia perut tolak naik atas. Alih jantung sikit. Dia rangsang kita yang vagus nerve. Kita punya keluar masuk slow. Waktu ni tak ketat dada lagi. Dia rasa ngantuk je. Ketat dada berlaku bila dia start tubuh badan kata, mungkin orang ni sedang dibelit ulang kot. Sebab tu dia nafas tak apa nak okey ni. So kita tembak adrenalin. Adrenalin dalam keadaan macam ni akan trigger secondary histamine release, menyebabkan dada ketat secara tiba-tiba. Nak nafas tu tak boleh dan dia start hyperventilate. So dia ada beza sikit kat situ. Okay. Okay, so kita tengok untuk soalan lagi. Apa punca jadi hyperhernia macam untuk Siti Jebat? Okey, saya ulang sekali lagi sebab ada orang baru banyak masuk. Okey, bila kita hilang integriti kekuatan otot diafragma kita akibat masalah muscle wasting yang berlaku, punca tubuh badan kita bergantung kepada proses gluconeogenesis untuk menghasilkan gula. Dia bakar kita punya otot sebagai sumber tenaga. So kita akan hilang integriti kekuatan otot diafragma yang memudahkan kita punya perut tertolak naik ke atas. Okey. So dah buat fundoplication tapi still nafas tak lawas. Okey, untuk buat fundoplication ni bagus, tapi nak buat benda tu memang kena buat pun. Dia tarik balik perut kita ke bawah. Okey. Tapi selagi kita tak selesaikan punca masalah SIBO akibat masalah leaky gut, benda tu dia akan tetap berulang. Dan masalah hyperhernia akan berkemungkinan boleh jadi semula. Sebab benda ni saya tengok banyak kali dah. Macam ada klien masuk, dia kata, saya dah buat fundoplication, saya dah buat laparoscopy apa semua, saya dah tarik dah, ikat dah LES saya apa semua, tapi saya still ada masalah tak lawas, dada saya jadi ketat, saya susah nak nafas. Apa punca masalah dia? Masalah sama lah. Sebab dia tak selesaikan punca masalah gas tu, dia tak selesaikan masalah kenapa dia hilang integriti kekuatan otot diafragma tu. Dia kena solve problem tu dulu, baru semua lain selesai. Okey. Buat skot di hospital kerajaan dia tulis large hiatus hernia. Tapi telah berapa kena pergi tanya balik ke? Okey, untuk large hiatus hernia ni kemungkinan type 3 lah, bukan type 4. So kalau untuk Cik Suraya, kalau type 3 ni, kalau hospital kerajaan, dia bukan satu benda urgent matter tau untuk mereka ni. Dia bukan urgent matter sebab banyak lagi orang yang nak buat operation ni. Banyak dia punya panjang dia punya senarai dia tu. So dia mungkin akan tolak kita 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan ke belakang. Okey. So dia tunggu bila kita rasa macam nak KO dah sikit-sikit, baru dia akan percepatkan kita buat. Sebab benda ni dia orang kata tak mengancam nyawa sangat lah untuk type 3 ni. Tu type 4 dia mengancam kita punya nyawa perut kita. Kalau kita tak buat, perut kita mati. Okey. Tuan Mirul, macam mana nak tahu kita 80%? Okey, sebelum ambil mikrobal. Okey, nak ambil mikrobal. 80% okey bila kita dah start boleh exercise melebihi kita punya maksimum aerobic function dan kita dah boleh makan sayuran cruciferous tanpa masalah dan kita consider sebagai 80% okey dah. Okey. Okey, apa punca jadi ni? Komen tapi orang okey. Macam mana? Okey, saya tengok soalan. Alhamdulillah sampai Abang Fahmi selama 2 bulan okey sikit lah, sakit osok kiri. Alhamdulillah sakit osok kiri tu dia tak ada apa tau. Bila perut kita, usus kita tolak kita punya perut naik ke atas,
Dia tekan diafragma kita, memang dia akan rasa sakit bahagian kiri rusuk tu, especially rusuk bahagian bawah. Ni perkara biasa nah. So kita tengok soalan lagi. Saya tak ada apa. Okey, ada cara tak nak pulih masalah ni? Cara pulih nak masalah ni, kita kena tahu punca masalah tetap adalah masalah leaky gut, ataupun bahas leaky gut ni orang bahasa medik tak diterima sangat. So kita guna professional sikit lah. Hyperintestinal permeability bermaksud berlaku keboleh telapan usus hyper. Sebab kalau kita guna leaky gut, direct translation dia kepada bahasa Melayu adalah usus bocor. Usus bocor ni orang boleh salah anggap sebagai perforated intestine. Maksud perforated intestine maksud usus kita memang bocor lah, terbuka macam tu kan. Memang terbuka lah, luka terbuka kan, sampai najis boleh keluar. Yang tu dipanggil sebagai perforated intestine. Benda yang berbeza hyperintestinal permeability. Hyperintestinal permeability, leaky gut ni adalah bukaan antara sel dinding usus kita tu membolehkan benda yang tak sepatutnya masuk, seperti protein terhadam, ataupun apa jenis-jenis vitamin ataupun yang tak sepatutnya masuk melalui usus kecil kita. Yang mana dia akan trigger lebihan penghasilan histamin, menyebabkan berlakunya histamine intolerance. Bila kita berlaku masalah histamine intolerance secara kronik, tubuh badan akan masuk dalam mode sympathetic dominant, iaitu mode lawan atau lari. Bila kita masuk mode lawan atau lari, tubuh badan akan bergantung kepada glycolysis secara anaerobik dan keadaan tanpa oksigen. Dia akan menghasilkan hidrogen ion, yang mana hidrogen ion ni boleh berkumpul menyebabkan masalah acidosis. Masalah acidosis ni akan menyebabkan sel kita inflame, radang, menyebabkan berlakunya masalah reaktif oksigen spesies. Tubuh badan pada saat itu akan berlakunya inflammation pada kita punya reseptor sel kita, especially sel insulin, menyebabkan tubuh badan kita tak boleh menggunakan gula. So tubuh badan akan start urai kita punya otot sebagai sumber tenaga masa tu. Yang ni punca berlakunya masalah hiatal hernia, sebab proses penguraian otot sebagai sumber tenaga ini akan mengurangkan kekuatan integriti otot diafragma kita, memudahkan berlakunya masalah hiatal hernia tadi tu. No, jauh lah cerita dah. Tu sedikit, sebab itu antara gambaran daripada gambaran secara atas lah. Nak tengok masalah ni macam mana. So hiatal hernia ni boleh berubat ke dari type 2 ke type 3, type 3 ke type 4? Okey. Ada orang kata ada cara, orang kata cara mengurut. Dia banyak mazhab bab ni tau. Ada orang kata kena lompat-lompat bagi perut tu tertolak ke bawah lah. Ada orang kata cara mengurut tarik ke bawah lah. Tapi saya ni pula bab mengurut ni saya kurang pasti boleh tak boleh, sebab selama saya buat kerja ni saya tak pernah jumpa lagi orang kata dia mengurut perut dia boleh tarik ke bawah balik. Tak pernah jumpa. So saya lebih kepada modern medicine punya style lah, iaitu kita buat laparoscopik punya operation, tarik saja perut ke bawah, itu confirm selesai. Berubah, akhirnya boleh berubah. Berubah silap. Okey, berubah type 3 ke type 4 boleh. Type 2 ke type 3 boleh, ke type 4 pun boleh, tak ada masalah. Dia akan berubah. Okey nah. Kalau angkat berat tu berisiko nak terkena hypertonia ke angkat berat? Ya, terutama dalam keadaan kita kekurangan berat otot. Contoh macam kalau kita nak buat deadlift kan, angkat berat betul-betul berat, itu problem lah. Jangan, terutama untuk orang yang baru nak recover daripada masalah GGA ni, gastric anxiety, kita jangan duk buat, jangan duk cari pasal nak buat benda macam tu. Okey. Rasa macam nak belajar jadi dok pula. Sila. Saya pun insya-Allah tahun depan ni masuk belajar. Insya-Allah lah, insya-Allah. Kita tengok hujung tahun depan. Okey. So kalau ada soalan, silakan tanya soalan untuk mengenai masalah hiatal hernia ni. Aduh, tak boleh buat ke deadlift. Tapi kalau untuk Tuan Farhan dah lain cerita dah. Untuk Tuan Farhan otak penuh dah tu. Tuan Farhan dah boleh buat dah. Untuk orang lain lah. Angkat berat tu, barang berat kan macam mana? Contoh dia kena duduk, dia kena duduk mencangkung, lepas tu nak angkat betul-betul berat kan. Itu jangan dah buat lah, no. Jangan dah buat. Kita risau untuk masalah tulang belakang sekali tau.
Sebab untuk orang yang baru recover daripada masalah GGA ni, dia hilang berat otot. So bila hilang berat otot, mudah cenderung berlakunya kecederaan pada kita punya tulang belakang. Itu problem utama sekali. Kalau berlaku kecederaan pada kita punya tulang belakang, satu hal gila nak merawat masalah ni pula dah. So kita tak akan berat-berat sangat nah. Okey, untuk satu lagi sama-sama Tuan Jisbir, yes, sama-sama. So satu lagi untuk apa? Okey, berkenaan tulang belakang ni. Bila berlaku masalah kehilangan berat otot dalam tempoh jangka masa yang panjang, kita boleh tengoklah berat badan kita turun drastik kan. Lepas tu kita dah recover sikit, jangan buat aktiviti lasak secara tiba-tiba. Contoh main badminton, pergi main bola, pergi main rugby ke apa semua. Sebab mudah untuk injured, mudah untuk berlakunya kecederaan. So sebelum kita nak praktis, nak main bola balik, nak main badminton balik, benda yang perlukan kita melompat, perlu kita berlari laju apa semua ni kan, praktis untuk stretching dulu, praktis untuk belajar buat flexibility training, yang mana kita contoh flexibility training ni, kita macam mana nak buat? Kita stretch kita punya hamstring apa semua, yang kita daripada tangan ni kita pegang kita punya ibu jari kaki, kita stretch kita punya belakang, stretch kita punya pinggang. Buat stretching banyak-banyak dulu. Stretching ni juga, terima kasih Takif, thank you for the gift Takif, thank you very much. Okay, macam mana nak tambah berat? Apa dia tadi soalan dia? Lupa, Taki bagi gift. Terkejut saya. Thank you. Okay, bila kita stretching ni orang tengok macam benda remeh tau. Dia bukan remeh, dia sebenarnya bantu bina otot juga tau stretching ni. Stretching ni, kalau stretching dengan buat otot, dia kena selari. Tapi kalau untuk permulaan, saya kata lebihkan stretching, kurangkan main berotot ni. Bila kita dah badan rasa macam fleksibel dah, baru kita start fokus buat berotot. Dan lepas tu kena selari lah, stretching dan juga buat muscle. Macam saya pagi-pagi saya akan stretching dulu, lepas tu baru saya berlari, lepas tu saya stretching balik. Lepas tu habislah kira saya punya aktiviti pagi tu. Okey. Saya satu beg mewah belakang akan bengkak. Ya, betul. Dia mudah untuk berlakunya mudah nak injured, tubuh badan kita mudah nak injured. So kena stretch. Sebab bila kita hilang berotot, otot kita jadi kerah tau. Dia kerah. Sebab apa dia kerah? Sebab kita berlakunya pengumpulan hidrogen ion, menyebabkan dia jadi acidosis lah. Acidosis ni akan menyebabkan otot kita dia tight, dia ketat. So dia kena faham tak sebab apa dia kena ketat. Dia kena ketat sebab bila kita hilang berotot, kalau dia tak ketat, kita tak strength tau. So dia kena ketatkan untuk kita ada at least kurang-kurangnya ada kekuatan juga untuk mengangkat barang dah. Sebab tu kita kena practice stretching dulu, kita longgarkan balik kita punya otot, baru kita contract dia balik, baru dia akan jadi lagi stronger than before nah. Kita ingat betul-betul. So, belakang pun kita kena stretch juga supaya kita tak mau berlakunya kecederaan tulang belakang. Kalau jadi kecederaan tulang belakang berat. Berlaku slip disc ke, berlaku slip disc, lepas tu nak jadi saraf sepit lah, apa semua segala makna ni leceh. So kita tak mau benda tu berlaku. Okay, so kalau ada soalan silakan tanya soalan, saya akan jawab sebaik mungkin. Okay, rehat kena cukup nak buat otot game masa time rest, bukan time. Betul Tuan Farhan dah cakap ada bab ni. Okay, contoh lagi kuat kita training hari tu, lagi banyak rest kita perlukan. Contoh macam hari tu saya dah start buat sprinting sikit. Saya buat sprinting, saya akan rest dalam 3 hari. Kalau saya praktis untuk buat macam contoh saya punya regime sprinting saya kena lompat
50 meter, lompat statik lah. Maksud dia daripada keadaan duduk tu lompat 50 meter. Lepas tu jalan side 50 meter, lepas tu ulang 5 kali, then baru kita sprint 100 meter, rest 60 second, patah balik. Memang berat gila. Tapi memang berat gila. Dan jangan esok tu kita buat benda yang sama. Kalau esok buat benda yang sama, confirm injured. So kita rest dulu 2-3 hari, bagi reda dulu, bagi badan sakit-sakit tu hilang, then kita buat balik nah. Macam Tuan Farhan cakap, kita gain muscle bukan time kita workout, kita gain muscle time kita rest. Okay, Rahman kata GERD ni gastrik benda biasa. Sebab mereka tak macam saya tak pernah kena masalah GERD ni gastrik ni, saya tak pernah kena. Tapi orang rumah saya kena. So saya tahu benda tu bukan perkara biasa lah kan. Bukan perkara biasa lah. Dia jadi sasau, jadi macam orang tak sebab betul sangat kan. So kita tahulah benda ni macam mana kan. Kalau berlaku jadi sakit belakang, macam mana nak buat tuan? Kalau berlaku sakit belakang, kalau masalah bloating, dia bukan dia kita kena urut bagi lepas jelah. Urut bagi lepas, bagi sedawa. Lepas tu benda tu dia akan hilang secara tiba-tiba dah. So dia bukan orang kata perkara yang teruk pun. Okay, thank you very much Cik Wan. Thank you for the rose. Okay, kalau untuk sakit belakang ni, saya ada buat TikTok mengenai hal ni. Cuba tengok. Saya pin lagi benda tu sebab orang suka tengok. Okay. Selalu pergi sedawa boleh ada kesalahan sepangin tak? Okay, ada orang berpendapat kata bagi sedawa ni akan menyebab mudahnya berlaku masalah hyperthermia. Saya tak setuju. Okay, saya tak setuju sebab apa? Hyperthermia hanya akan berlaku jika kita ada masalah hilang integriti otot diafragma. Itu sahaja. Walau kita bagi sendawa ataupun tak bagi sendawa, dia tetap akan berlaku. Dia tetap akan berlaku. Okey. Okey, ada topi pula. Thank you very much. Thank you very much, Cik Wan. Okey, kalau rasa pening melayang ni punca GERD, gastrik ke atau anxiety dan rasa badan bergoyang-goyang. Okey, baik. Sebab kita dah habis jawab soalan, kita jawab soalan untuk Cik Lee dan Yusof lah. Okey, kalau rasa pening melayang ni dia akibatkan, ingatlah, kalau pening melayang, especially vertigo ni, dia main dengan kita punya vestibular system. Vestibular system ni dia terletak dalam bahagian dalam telinga kita. Dia ada dua, sebelah kiri dengan sebelah kanan. Okey, kita punya balancing ni dikontrol oleh kita punya salus paruh bulat ataupun semicircular canal. Dalam semicircular canal dia tu, dia ada X axis, Y axis dengan Z axis. Iaitu maksud dia, kalau kita ada satu ruang 3D ni kan, okey, dia ada depan, belakang, atas, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. X, Y, Z axis. Okey, yang mana benda tu dikontrol oleh bergantung kepada kita punya cecair dalam salus paruh bulat. Sebagai contoh, okey, macam kita bila kita tolak kepala kita beralih belah sini kan. Okey, kita beralih belah sini kan. Pada saat kita buat ni kan, kita punya cecair dalam separuh bulat tu yang digelar sebagai endolymph fluids, cecair endolymph tu dia akan berpusing ikut kepala kita sekali. Zup. Lepas tu dia akan adjust kita punya biji mata ni counter pergerakan kita punya motion tu. Kalau kita tengok belah kiri, dia akan counter balik belah kanan. Kalau kita tengok belah kanan, balik belah kiri. Zup. Kan? Untuk bagi kita boleh sentiasa tengok ke depan. Nak lagi faham, bila kita buat helikopter, kita pusing tempat kan. Lepas tu kita nampak macam benda tu bergerak, tak berhenti lagi kan. Sebab sebenarnya cecair separuh bulat kita masih berpusing. Dia hantar signal dekat kita punya untuk counter pergerakan cecair dalam separuh bulat kita tu. So itu yang berlaku. So kalau untuk menjawab soalan berlakunya masalah vertigo ni, kita kena ingat histamin dia boleh increase vascular permeability. Apa maksud vascular permeability? Bermaksud kita punya saluran darah tu dia boleh bawa masuk lagi banyak cecair. Kita boleh bawa masuk kita punya
sel darah putih, air kan. Ini akan menyebabkan pertambahan cecair dekat kita punya salur paruh bulat tu. Condition ni digelar sebagai endolymph hydrops. Maksud dia berlakunya pertambahan cecair dekat kita punya salur paruh bulat kita, yang mana dia akan mudah trigger kita punya hair cells, yang mana dia kerja hair cell ni untuk detect motion dalam kita punya salur paruh bulat tu. Sebab tu untuk orang yang masalah ni, walaupun dia tak bergerak, dia akan pening. Dia berlainan dengan BPPV, benign proximal positional vertigo. Itu dia lain. BPPV ni dia hanya pening bila dia ada motion, bila dia bergerak saja baru dia start pening. Tapi kalau untuk orang yang ada masalah vertigo akibat masalah histamine intolerance ni, dia lain. Dia tak bergerak pun dia pening, dia baring pun pening, dia apa saja pun semua dia pening. Lagi dia berjalan lagi dia pening. Dan dia akan diikuti oleh kaki jadi lembek. Kaki jadi lembek sekali. Dia kalau BPPV, kaki dia tak jadi lembek. Ataupun satu lagi digelar sebagai autonomic vertigo. Okey, dia beza. Autonomic vertigo disebabkan oleh kita punya tube eustachian tersumbat. Selalunya disebabkan oleh masalah silent reflux lah. Dia tersumbat dekat sini, dia tak boleh nak drain cecair, lebihan cecair dalam bahagian dalam telinga kita ni, dia tak boleh drain keluar. So dia tak boleh bezakan tekanan luar dengan dalam. Dia rasa tinggi, atas sebelah ni tinggi, sebelah ni kurang. Lepas tu dia start adjust biji mata kita pula. Itu dia jadi inilah, jadi pening vertigo kat itulah no. Dia berlainan. Autonomic vertigo ni dia tak jadi lembek lutut. BPPV dia tak jadi lembek lutut. Tapi kalau endolymph hydrops disebabkan oleh masalah histamine intolerance yang jadi vertigo ni, yang ramai orang ada masalah GGA ni berlaku, yang ni dia jadi lembek lutut. Asal macam kaki tu nak goyang kan, jadi tak larat sangat. Itu disebabkan oleh masalah histamine intolerance. Okey. Harap menjawab soalan Cik Linda Yusof. Itu untuk soalan Reziman. Tuan Reziman, kalau sakit lutut pun sama juga ke bos? Yang ni dia main dengan kualiti darah kita lah. Kualiti darah kita satu hal, iaitu kita punya synovial fluid tu dia kurang bagus. Itu satu hal. Satu lagi sebab kita berlakunya pengumpulan hidrogen ion dekat kita punya kawasan kaki, especially menyebabkan berlakunya masalah acidosis, mengganggu kualiti synovial fluid. Synovial fluid ni apa dia? Okey synovial fluid ni antara kita punya jointing. Saya lukis habis bodoh lah, sebab saya pun tak tahu nak lukis detail. Okey kata tulang ni antara kita punya tulang kaki pula. Okey, tengah-tengah ni dia ada satu benda ni bagi synovial fluid. Synovial fluid ni guna dia untuk jaga kesihatan tulang rawan kita. Kalau kita ada masalah acidosis menyebabkan naik reaktif oksigen spesies, kualiti synovial kita akan terganggu, menyebabkan dia jadi kurang berkualiti, menyebabkan kita punya tulang rawan ni tak nak boleh membentuk sangat dah. Benda ni akan lagi buruk kalau kita ambil makan ubat tahan sakit. Dia akan lagi buruk sebab dia inhibit penghasilan satu benda tu, yang mana kerja dia adalah untuk bantu rawat masalah ni. Tapi bila kita ambil ubat tahan sakit, benda tu jadi berkurang. Saya pun lupa dah nama, dah tak ingat dah pun. Minta maaf lah banyak-banyak. Okey, dia soalan. Asal Cik Suraya Osman tanya soalan apa? Minta maaf lah, saya tak nampak. Minta maaf banyak-banyak. Cik Wan bagi cap tu, minta maaf lah banyak-banyak. Macam mabuk lauk ya tuan? Ya betul. Bila pening tu mata pun macam nak pejam kan? Ya betul. Kalau vertigo tak boleh berdiri, kena duduk nanti jatuh. Ya betul. Kalau ada kiri vibrate tu sebab kurang vitamin D ke? Tak juga tuan. Kalau trigger kita punya penghasilan adrenalin, dia memang akan trigger jadi vibrate tu tau. Okey. Vertigo ni memang lambat sembuh ya tuan. Dia bergantung. Kalau ada orang yang jadi, okey, ingat lah. Ingat, dia kena ingat ni.
benda ni dia boleh jadi macam mania disease tau. Mania disease ni maksud kita punya saluran paruh bulat kita tu dah pecah. Sebab sebelum ni ada masalah kita pressure dekat situ banyak sangat disebabkan oleh masalah histamine intolerance. Dia boleh pecah tau saluran paruh bulat ni, dalam dia tu boleh pecah. Kalau jadi macam tu, dia akan diikuti dengan desing yang tak berhenti. So kalau jadi macam tu, desing tak berhenti 24 jam desing saja, macam pergi konsert ada kapal terbang kat sebelah, vertigo. Kalau jadi macam tu memang tak akan okey lah. Tapi kalau dia desing tu tak ada vertigo saja, yang ni kita bagi masa saja dekat selesai sendiri. Okey, saya selalu lembek lutut, kena duduk, tak ada boleh tergolek jatuh. Tambah saya ada anemia. Okey, untuk Cik Suraya Osman, ya, ingatlah, masalah anemia ni senang nak selesai, tapi kena tahu cara betul lah. Kalau dah tak ada masalah thalassemia, kita punya buah pinggang okey, dan kita berlakunya masalah anemia ni disebabkan oleh masalah perut, ya senang selesai. Untuk pil iron jangan ambil lagi. Untuk pil vitamin B12 pun jangan ambil lagi. Bagi boleh rasi dengan vitamin D dulu. Maksud bila kita ambil vitamin D tu tak trigger apa simptom dulu. Then baru kita upgrade ambil pil iron, ambil vitamin B12. Baru dia akan okey untuk masalah anemia tu. Benda ni banyaklah testimonial bab ni, bab masalah HB rendah ni ada dekat Facebook. Saya tak update testimonial dekat TikTok, saya update dekat Facebook saja. Sebab tak sempat nak buat video. Okey, baik. Minyak grease tak ada, macam grease tak ada. Dia punya quality fluid cair dekat kita punya lutut tu saja. Improve tu saja dia okey. Lepas tu saya ada cakap ambil biji selasih boleh turunkan perut ke bawah kalau ada heighten. Lepas tu ada yang cakap ambil biji selasih. Biji selasih ni dia fiber saja tau. Dia fiber saja. Dia tak boleh lah nak turunkan perut tu ke bawah sebab yang ni masalah fizikal. Kalau type 1, type 2 berkemungkinan boleh. Untuk type 3 memang kena operation. Untuk type 4 memang kena operation. Biji selasih ni dia fiber, serat saja. Dia tak boleh makan serat tu, perut tu boleh tertolak naik ke bawah. Tak boleh. Okey. Lepas tu ambil ultra, Cik kepala rasa berat, tangan macam kebas, kenapa? Okey, untuk Cik Wan. Okey. Lepas tu ambil ultra, Cik kepala rasa berat, tangan macam kebas, kenapa? Sebab moringa. Ultra ni dan moringa. Moringa ni dia bersifat probiotik. Dia cambah biak bakteri usus. Dalam keadaan perut kita tak apa nak okey lagi, diamine oxidase tak apa nak cukup, lebihan bakteri usus yang terhasil tu dia akan metabolize histamin yang terhasil. Sebab diamine oxidase tadi tak cukup untuk urai histamin, ada lebihan histamin, dia pergi kat bakteri usus bau ni. Bakteri usus bau ni dia start metabolize, produce gas. So kepala rasa berat, tangan macam kebas. Solusi dia adalah berhenti saat ultra, praktis ambil balik Amfai 3 hari, lepas tu continue balik untuk ultra. Dia akan rasi macam Kak Anis buat. Okey, so tengok soalan. Okey, thank you banyak Cik Wan, sama-sama. Macam mana nak turunkan berat perut saya? Kamu besar macam mengandung, kamu boleh jadi macam tu ke? Macam mana nak turunkan berat? Sana. Okey, baiklah. Alang-alang orang nak tahu, orang jarang nak tahu turun berat ni, tapi sebab ada soalan turun berat, saya beritahu lah macam mana saya boleh mengekalkan berat badan yang sebegitu elok sekarang ni lah. Okey. Nak turun berat, dia ada cara singkat tapi tak boleh maintain, ada cara lambat tapi berat tu kita boleh maintain. Tuan Farhan ada dekat sini yang dia berat pada 140, sekarang tinggal 81 saja dan masih meneruskan perjalanan untuk turun berat. Kalau kita praktis diet,
especially diet carnivore diet lah. Orang ni buat carnivore diet, dia makan daging sahaja, memang akan turun berat, confirm dia akan turun berat. Tapi apa yang dia hilang adalah berat simpanan glycogen dan juga berat air pada peringkat permulaan. Sebab bila dia tak makan, especially orang tu bergantung dengan karbohidrat, dia punya digestion memang prime untuk digest karbo saja. Sebab sebelum tu dia tak pernah pun makan jenis macam daging apa semua ni, kurang. Dan bila dia fokus makan daging saja, perut tak apa nak boleh proses sangat. Dia terpaksa menggunakan simpanan glycogen ya. Ingat 1 gram glycogen diikat kepada 4 gram air. So bila kita habiskan 1 gram glycogen saja, 4 gram air itu akan hilang. Memang berat badan akan rapid turun. Tapi dia boleh plateau. Bila plateau sahaja, orang tu akan start trigger macam-macam. Dan start emosi jadi tak stabil, senang nak marah orang, apa jadi sembelit. Dia masuk mood spastic dominan, rawan atau lari. So untuk nak mengatasi masalah ni, senang saja. Makan balik nasi, bagi badan reda dulu. Lepas tu kena exercise lah. Kena exercise, bina berat otot, kurangkan inflammation. Kalau kita makan tepung, dia akan trigger inflammation. Inflammation ni akan trigger kita punya simpanan berat. Sebab panjang cerita ni, nantilah kita buat bab turun berat badan ni. Sebab kalau saya cerita lagi, ke laut jadinya. Apa masalah kalau bawah mulut kita macam kejang? Okey, yang kontrol kita punya jaw ni, dia ada satu otak digelar sebagai trigeminal nerve. Okey, yang mana dia boleh kembang. So bila dia kembang saja, otak ni dia akan lock sekali tau. Dia akan rasa sakit gusi sekali. Lepas tu dia akan sakit kat tepi-tepi mata ni sekali lah. Ini disebabkan oleh masalah histamine intolerance lah ya. Oh, banyaknya soalan. Yang saya jawab satu-satu tak apa. Apakah cinta hanya Sat. Macam nak turunkan berat. Tak apa. Kalau berat, esok kita jawab. Esok saya buat topik macam mana nak hilangkan berat badan. Kalau ada kawan yang gemuk ke, yang lebih berat badan ke, yang obese ke, panggil masuk esok. Saya terang A sampai Z macam mana nak hilang berat badan ni. Kalau malam apa pasal jadi kerak kencing ya bos? Okey, baik untuk Tuan Razman. Satu, kita minum banyak air lah. Itu satu hal. Satu lagi, kita tidur dalam keadaan berangin sikit perut. Dia memang akan senang trigger kerak kencing lah. Apakah simptom hernia atau bila perlu selalunya kena operate? Okey, untuk air mereka. Simptom hernia, dia sama macam gastric anxiety. Cuma bila berlaku type 3, type 4 saja, kita memang jadi ketahuan hala dah. So, apa yang saya nasihatkan, mula-mula kita check ultrasound dulu. Kalau ultrasound confirm kita punya perut tu dah berada di kedudukan yang tak sepatutnya, dan kita check, baru kita check untuk kita buat scope untuk ketahui kita type apa, type 1, type 2, type 3, type 4. Kalau type 1, type 2 kita boleh buat bodoh. Type 3 kalau kita ada insurans kita buat. Type 4 dia memang doktor akan tolak terus masuk pergi bedah saat tu juga. Okey, ada doktor kata jangan urut bagi keluar angin, nanti last longer. Betul ke tuan? Macam makin teruk adalah, okey baik, maksud dia doktor ni tak pernah kena penyakit ni dan dia tak jaga orang tu betul-betul. Itu ya, sebab kalau dia tak bagi nasihat macam ni. Dia kena urut bagi keluar. Kalau tidak, macam mana orang tu nak napah? Sekali dia trigger panik, lepas tu dia trigger anxiety, lepas tu dia trigger panik. Satu hal lagi nak kena pergi hospital pula tengah malam, pagi-pagi buta. Untuk LES longgar, dia bukan disebabkan oleh kita kerap sendawa. Tak ada kaitan pun. LES dia sentiasa dalam keadaan relax sahaja. Nak bagi LES relax, dia ada beberapa condition. Satu, perut kita ada gas. Satu, perut kita gas yang menyebabkan kita punya penghasilan gastric juice kita berkurang. Bila penghasilan asid hidroklorik kita kurang, kita punya gastric juice tu, dia punya pH naik, dia akan menyebabkan berlakunya LES kita dalam keadaan relax. Sebab kalau dia tak relax, gas tak boleh keluar, mengelupa orang tu nanti, dan perut boleh meletup. So dia kena relax lah, bagi gas tu keluar. Itulah ceritanya. Macam mana nak turunkan berat ya perut saya gemuk? Saya panjang cerita ni untuk apa? Cik Deal Shopilicious. Esok saya buat. Esok mai pukul 9
saya buat cara untuk hilang berat badan sekali. Kita ajak Tuan Farhan dengan Tuan Razman ni yang pro turun berat badan ni, main sekali untuk explain macam mana nak turunkan berat badan ni. Jangan risau, esok nak saya okey, saya tengok. Sama ada saya urut-urut bila muntah sendawa baru hilang. Ya, betul. Kena buat. Kalau tidak nak melugai. Oh, ada ni. Terima kasih Tuan Zack Kiranara bagi topik cowboy. Thank you very much. Oh, kita tangkap itu lembu. Okey, baik. Sama urut bila muntah sendawa baru hilang. Betul. Memang bila kita bloated, okey, yang ni satu benda ni kena ingat tau. Ni saya suka explain benda ni ke orang. Bila perut kita ada gas, ingatlah, ataupun kita tengah bloated, penghasilan gastric juice masih berlaku. Dia masih berlaku, penambahan gastric juice ni masih berlaku. Gastric juice kita ni akan sentiasa tambah tau. Penambahan gastric juice masih berlaku. Tetapi yang mengosongkan kita punya gastric juice kita ni, dia kena block. Pylorus sphincter kita dia akan block. So kita akan berlaku eksesif penambahan gastric juice kita, yang mana benda ni akan menyebabkan kita mual dan melugai. Okey. So kita memang kena release gas dulu. Memang kena bagi muntah ataupun sendawa, baru pyloric sphincter ni buka, baru gastric juice kita boleh dikosongkan. Yang ni orang panggil emptying. Kalau kita bloated, dia akan ganggu kita punya benda dipanggil emptying rate. Gastric juice emptying rate dia akan ganggu sebab pyloric sphincter bawah ni kena block. So kita kena bagi sendawa. Kita kalau dia bagi muntah aja senang, baru kita rasa lega. Okey. Stop makan inflammation food, baru boleh adjust berat. Betul. Orang kita tepung ni dah macam makanan ruji. Memang sangat betul. Berapa lama Encik Azwan daripada type 3 nak ke type 4? Walaupun dah ambil MBB dan O5. Kalau kita praktis MBB, kita ambil O5, insya-Allah dia tak progress dah. Insya-Allah dia tak progress. Tapi kalau type 3 tu ada duit, buat jelah. Buat je kalau ada insurans tu, buat je. Saya rasa macam tu saya selalu sakit dada dan sakit belakang. Okey, baik. Saya nak tanya MBB, saya ada RM78. Saya nak tanya MBB, saya tengok ada RM78. Dia original tu original, cuma dia tak ada services MBB lah. Sebab kalau macam beli harga betul, okey, harga betul dah RM89, baki dia tu sebenarnya adalah untuk kita punya dietec, upah kepada kita punya dietec. So sebab kami semua ni pun manusia, kena makan nasi juga. So dia kena ada upah. So dengan baki RM10 dia dapat masuk grup, dapatlah kod-kod dia, jadi tak ketahuan tiba-tiba kan nak nangis-nangis ke apa, kami ada tolong dengar. Kalau ada apa-apa benda nak share, nak happy ke apa semua, kita ada grup. Sonok lah. So better ambil yang original lah, dapat masuk grup, happy, bersonok, happy. Okey, saya 2 bulan berat naik, saya 2 bulan tinggal exercise sebenarnya. Ambil Afai boleh turun ke? Dia tak semudah macam tu. Dia tak boleh macam tu. Kita kena, okey saya bagi contoh Untuk nak naik berat badan, kalau untuk orang yang tak ada masalah GGA ni ataupun orang GGA sendirilah kan, nak naik berat badan, makan tepung balik. Makan tepung confirm naik berat badan. Sebab tepung dia inflame kita punya perut. Apa contoh macam tupai, okey saya selalu bagi orang faham macam ni. Bila musim luruh, banyak pokok-pokok ni yang menghasilkan jenis kacang-kacang jenis nuts ni, macam almond, macam macadamia, apa semua ni kan. Okey, benda-benda ni mengandungi sedikit lektin. So bila tupai-tupai ni makan, dia akan create inflammation pada tubuh badan dia, dan badan dia akan start simpan lemak untuk membolehkan lemak tu digunakan sepanjang musim winter nanti. Masa musim tak ada makanan nanti tak ada, dia boleh hibernate sepanjang musim winter untuk terus hidup menggunakan lemak tu nanti. Tapi manusia ni lain. Manusia tak boleh buat macam tu. Manusia kalau dia makan apa jenis macam inflame punya perut, dia simpan berat badan lebih, yang tu dia akan menyebabkan masalah metabolic disease dan macam-macam problem lah nanti. Okey, macam mana nak hilangkan sembelit? Okey, macam mana nak hilangkan sembelit?
Untuk nak hilangkan sembelit, antara benda yang paling okey sekali adalah makan lemak dengan makan daging dan minum sikit air manis masa makan nasi tu. Sebab apa? Reason dia mudah saja. Untuk lemak, dia trigger penghasilan jus sempedu dan juga lipase. Yang mana dua benda ni akan trigger pengemutan usus tu lebih champion, lebih kuat, mudah kita nak buang yang besar. Satu lagi, air manis tu untuk bantu badan kita dalam keadaan relax and bantu kita masuk dalam mode relax, rest dan hadam, supaya dia akan trigger kita punya pergerakan migrating motor complex. Proses kemuk usus kita tu berjalan lancar. Praktis dua benda ni, cuba try dulu. Dan sebelum nak buat benda ni, pastikan waktu kita makan, sebelum kita makan tu, kita minum air, urut bagi sendawa sampai nafas rasa lawas, baru kita makan. Dan sebelum tidur buat benda yang sama juga. Okey, Mak Jack, hidung selalu tersumbat on off bila bloated, ada potensi sebab hati ni. Oh, idah lah. Kalau hidung selalu tersumbat on off bila bloated ni disebabkan oleh masalah reflux. Itu sahaja. Bila masalah tu gas dia next start slow naik, dia akan trigger kita punya tekak. Dia akan irritate rabak radang dekat kita tekak, dan juga kita punya tisu lembut bahagian dalam hidung kita ni. So betul, dia itu akan trigger penghasilan mucus. Sebab apa? Sebab dia nak lindung kita punya perut, lindung kita punya hidung dan juga tekak. Itu sahaja. So janganlah risau tuan Mak Jack. Okey. Melugai tu apa? Melugai ni kalau bahasa orang Kedah tu rasa mual lah panggil. Rasa mual. Berapa lama Encik? Tuan, macam mana nak tahu Hafiz Plan origin? Okey, ni dia jawab dah. Okey, bila kalau nak kembung, kalau kembung teruk sangat, boleh ambil Semiticon. Dan untuk kalau kram perut pada masa tu, ambil Buscopan. Dia akan reda. Kalau ada ramai usus lambat, kena elok. Kalau tak praktis betul-betul, ambil je Hafiz Plus ni dan MBB. Kuranglah masalah radang usus tu, dia okey lah. Okey, saya pertama kali masalah Encik rasa macam recall balik kelas biologi yang saya sama-sama sekolah dulu. Okey, baik. Terima kasih lah. Okey, saya rasa sampai hari ni saja. Esok kita buat kelas khas untuk Cik Dila Dila Shopilicious kot. Dila Shopilicious berkenaan untuk macam mana nak kuih dengan cara yang betul. Ini untuk mungkin orang suka kot. Kita buat untuk khas untuk Cik Dila Shopilicious. Okey, baik. Saya rasa saya kena habiskan live saya dekat sini sebab nak kena balik rumah. Saya dekat office ni takut duduk seorang-seorang. Okey, baik semua. Terima kasih banyak yang hadir ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok macam biasa pukul 9 Thank you very much semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.